Bagi menggalakkan persaingan dalam industri komunikasi, Sidang Dewan Rakyat dimaklumkan yang agihan semula spektrum jalur 900 MHz dan 1800 MHz. Keputusan itu menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Saleh Tun Said keruak bagi membolehkan penggunaannya lebih efisien dan saksama. Dan untuk laporan lanjut, kita terus saja ke Parlimen bersama dengan rakan saya di sana, Syahril Sarapudin. Teruskan, Syahril. Terima kasih Fatih Hidayat di studio. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti yang Fatil telah pun kongsikan seketika tadi, itu sebenarnya soalan yang telah pun diajukan oleh wakil DAP Jelutong Chief Oi Chuan Aun dalam sesi soal jawab lisan, dan Senator Datuk Seri Saleh Tun Said Keruak telah pun menerangkan bahawa agihan akan diberikan kepada 4 pembekal utama telco berbanding 3 sebelum ini. Kalau sebelum ini agihan hanya kepada pihak Celcom, Maxis dan juga DG, tetapi untuk agihan yang terbaru ini akan diberikan juga kepada syarikat U Mobile menjadikan 4 pembekal utama telco. Kajian penilaian harga kini sedang dijalankan dengan bantuan pakar penilaian antarabangsa dan juga bakal ditentukan pada pertengahan tahun ini. Ini antara penerangan yang diberikan oleh Datuk Seri Saleh. Bagi 900 MHz, Celcom mendapat 20 MHz, Maxis 20 MHz, DG 10 MHz, U Mobile 10 MHz. Bagi 1800 MHz, Celcom mendapat 40 MHz, Maxis 40 MHz, DG 40 MHz, U Mobile 30 MHz. Bahagian semula di kedua-dua jalur ini adalah melalui penguntukan spektrum, iaitu spectrum assignment, di mana tempoh penggunaan adalah selama 15 tahun. Ini adalah bertujuan supaya pemberi perkhidmatan mendapat jaminan jangka masa panjang dari segi pembangunan perniagaan dan perluasan rangkaian. Pemilihan 4 pemberi. Baik, ahli yang berhormat turut diberitahu bahawa spektrum merupakan sumber negara yang terhad dan digunakan untuk memberi perkhidmatan tanpa wayar, termasuk perkhidmatan bergerak, dan juga beberapa faktor perlu diambil kira bagi menentukan agihan spektrum, antaranya perkembangan teknologi, rasionalisasi pasaran dan juga kaedah penguntukan. Ketika ini penguntukan spektrum boleh dilakukan melalui 3 kaedah, iaitu secara pentadbiran, tender dan juga secara lelongan. Sesi soal jawab lisan turut dimaklumkan mengenai pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST yang dijangka menyumbang 18% daripada jumlah pendapatan negara untuk tahun ini, dan jangkaan itu menurut Timbalan Menteri Kewangan Datuk Chua Tee Yong adalah berdasarkan harga semasa minyak mentah dunia menerusi sumber pendapatan hasil petroleum, juga dividen Petronas yang dijangka turun mendadak. Ini antara yang dimaklumkan beliau di Dewan Rakyat pagi tadi. Kita juga semua harus faham bahawa dengan adanya pelaksanaan GST, dia tidak sebenarnya dapat menggantikan keseluruhan, terutamanya pengurangan pendapatan, khususnya akibat pengurangan dari segi harga minyak, di mana pada tahun 2014 sumber pendapatan kerajaan daripada hasil petroleum dan juga dividen daripada Petronas adalah sebanyak 66 bilion. Kita anggap untuk tahun ini dia mungkin akan berkurangan di antara 25 hingga 31 bilion. Malah kerajaan juga perlu meneliti beberapa faktor untuk memastikan pelaksanaan GST dapat mengurangkan impak dan juga kadar inflasi. Untuk itu dianggarkan 10 bilion ringgit nilai cukai GST atas barang dan perkhidmatan terpilih untuk tahun ini. Manakala dalam tempoh 10 bulan pelaksanaan GST dari 1 April 2015 hingga 31 Januari lepas, sebanyak 1,190 kes disiasat Jabatan Kastam melibatkan kesalahan di bawah Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014. 16 kes dibawa ke Mahkamah Session dan kesemua kesalahan tersebut telah diselesaikan dengan mengenakan denda yang keseluruhannya berjumlah RM125,000. Berhubung tuntutan kredit cukai input ITC pula pada tahun lalu, kerajaan telah membayar balik sebanyak 10 bilion ringgit, manakala 800 juta ringgit tuntutan ICT ditolak kerana terdapat tuntutan yang mencurigakan dan tidak mempunyai dokumen yang lengkap. Ini antara yang dinyatakan Datuk Chua Tee Yong dalam sesi soal jawab lisan pada pagi tadi. Setakat sesi jawab lisan pada pagi tadi, 8 soalan berjaya dijawab dalam sesi tersebut dan soalan selebihnya diberi jawapan secara bertulis, dan insya-Allah Dewan pada ketika ini beristirahat seketika seperti biasa dan akan kembali bersama
bersambung pada jam 2.30 petang nanti untuk perbahasan usul titah diraja. InsyaAllah intipati perbahasan tersebut akan kami bawakan dalam perkembangan berita yang selanjutnya pada malam nanti. Jadi saya Syarif Sarabuddin melaporkan ini dulu dari Parlimen Malaysia, kembali bersama Fatil Hidayat untuk banyak lagi perkongsian di Angkasa Puri. Fatil.